A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rancangan Nabi Pesan Apa. InsyaAllah hari ini kita akan sama-sama renungi sepotong hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berterusanlah ujian itu terhadap orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Ujian ke atas dirinya, anaknya dan hartanya, sehingga dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada dosa. Tidak ada dosa yang ditanggungnya. Masya Allah. Kalau kita lihat hadis ini, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sebut bil mu'mini wal mu'minati. Bil mu'mini wal mu'minati. Maksudnya ujian itu bukan sahaja ke atas orang lelaki, malah sama juga orang perempuan. Jadi Rasulullah tak sebut secara umum, ya, Rasulullah sebut secara spesifik, mukmin, mukminah, lelaki dan perempuan. Maknanya ujian ini dia tak pilih jantina. Dia kata nak uji lelaki je, perempuan tak payah, bukan. Ataupun nak uji perempuan je, lelaki tak payah, bukan. Tapi mukmin dan mukminah kedua-duanya adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka dihidupkan di atas muka bumi ini memang tujuannya untuk diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi maknanya ujian tidak terlepas sama ada daripada lelaki atau perempuan. Dan ujian ini pula bukan berkala, bukan bermusim, tapi Nabi sebut ma yazalu, berterusan. Bulan ni kena ujian ni, bulan depan ujian macam pula, tahun depan ujian, berterusan. Dan ujian ini bukan satu jenis. Nabi sebut fi nafsihi, pada diri sakit, diri lemah, diri apa lagi, macam-macam lah kan, sakit gigi lah, patah kaki lah, itu pada diri sendiri. Wa waladihi, pada anak, ya, anak demam, tak dapat anak, anak kurang upaya, anak meninggal, anak sakit, anak kena colik, macam-macam ujian yang menimpa anak, ya, anak tak lulus, anak tak dapat kerja, tu anak. Jadi walaupun kena atas anak, sebenarnya ujian pada ibu bapa. Ibu atau bapa atau dua-dua sekali. Wa malihi, dan harta, ujian pada harta, ya, hilang pekerjaan, itu tak ada sumber pendapatan, ataupun harta kena curi, kena rompak, barang naik pun ujian pada harta juga kan. Kalau dulu RM50 boleh beli satu bakul makanan, sekarang RM50 baru beli 2 jenis. Itu pun ujian juga, ya, maknanya susut nilai harta. Jadi ujian ini berterusan. Nabi sebut ma yazalu, berterusan. Selagi hidup, selagi nyawa di kandung badan, ujian tidak akan berhenti. Jadi tapi kenapa ujian itu bertimpa-timpa? Apa sebenarnya yang kita dapat? Adakah Allah ni saja nak dera kita, nak seksa kita? Subhanallah, bukan sekali-kali. Ya Allah, ya, rupa-rupanya
ujian yang bertimpa-timpa, yang tak putus-putus ini ada hikmah besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Nabi sebut? Hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Sehingga akhirnya mukmin dan mukminah ini bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak, bersih daripada dosa. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya apabila dia menimpakan ujian ke atas seorang hambanya, sama ada lelaki atau perempuan, tujuannya ialah untuk dia hapuskan dosa. Masya Allah. Kan, jadi kalau kita bayangkan ya, dosa ini adalah satu bebanan yang berat yang kita pikul di hari akhirat nanti, sebab kita tak tahu apalah balasan yang akan kita terima di atas dosa kita ni. Mungkin masuk neraka satu hari pun dah sama 1000 tahun. Ya, mungkin masuk neraka berapa tahun, masuk neraka pintu mana, masuk neraka yang macam mana, wallahu alam, kita pun tak tahu dengan sebab satu dosa ni. Kita tak tahu apa seksa yang akan kita terima. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia bagi kita satu ujian, dia hapuskan dosa itu. Dengan terhapusnya dosa itu, kita tak diseksa dari akhirat nanti. Jadi bayangkan, makin banyak ujian yang menimpa kita, makin banyak dosa yang terhapus. Sehingga Nabi SAW sebut, wa ma alaihi khati'ah. Tak ada dosa dah, Masya Allah ya. Balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bersih suci. Nanti ada pula yang bertanya, habis macam mana ni kalau orang yang tak pernah dapat ujian ni? Ya senang je. Ya, harta pun melimpah ruah, badan pun sihat walafiat, anak-anak semuanya baik, soleh-solehah ni. Macam mana? Adakah tak terhapus dosa-dosa? Jadi kena faham, ujian pun kadang-kadang ada juga yang dalam bentuk kesenangan. Jadi bila Allah bagi kesenangan, itu bukanlah makna itu bukan ujian. Bila Allah bagi kita sihat, ini maknanya ujian. Allah nak tengok kita gunakan kesihatan ni untuk apa? Adakah makin bertambah ibadah kita kepada Allah, ataupun kita gunakan kesihatan kita untuk menambah maksiat? Apabila Allah bagi kita harta yang melimpah ruah, adakah kita gunakan harta yang banyak itu untuk kita berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, bantu orang yang memerlukan, membina pusat-pusat yang diperlukan untuk mendidik ummah dan sebagainya, ataupun kita simpan untuk kita bermewah-mewah sendiri saja? Adakah kalau Allah bagi kita anak-anak yang semuanya baik, semuanya soleh, menyebabkan kita bongkak, kita bangga, canang sana sini, anak aku top sana top sini? Jadi sebenarnya walaupun zahirnya tak nampak ujian dalam bentuk kesusahan, tapi ujian dalam bentuk kesenangan itu juga adalah ujian yang sangat besar. Kadang-kadang itu yang lebih parah, sebab jarang orang perasan bahawa kesenangan itu adalah ujian untuknya. Jadi dia tak sedar. Dia menyebabkan dia tak sedar dan dia tidak bersyukur di atas kesenangan yang dia terima, dan kerana tidak sedar dan tidak bersyukur itu, maka dia tidak menggunakan nikmat kesenangan untuk kebaikan, berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi yang penting kita ingat, sepanjang hidup kita diuji, dan ujian dalam bentuk kesenangan dan kesusahan. Inilah yang Nabi sebut dalam hadis lain, hairan sungguh urusan orang yang beriman. Kalau Allah berikan kesenangan kepadanya, dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Kalau Allah kalau Allah timpakan kesusahan ke atasnya, dia bersabar, maka itu baik untuknya. Jadi ujian kadang-kadang dalam bentuk susah, kadang-kadang dalam bentuk senang. Jadi apabila kita menerima ujian itu dengan cara yang betul, maka insya-Allah dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bersih daripada segala dosa dan terselamat daripada seksa, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi bersyukurlah kepada Allah di atas segala nikmatnya, dan bersabarlah di atas segala kesusahan
yang menimpa kita, sama ada pada diri, anak, harta dan sebagainya. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan jumpa lagi pada siri akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat rahmat.